kuliah pertama saya lah, kuliah maghrib insya-Allah, dan saya akan bicara tentang buku yang saya tulis sendiri, biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ni dah pernah disemak oleh JAKIM, bahagian kawalan teks media dan juga ni. Alhamdulillah, buku ni 368 muka surat, 368 muka surat. Yang salah hanya satu perkataan saja. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, sambilan seterusnya pengerusi serta ahli kuasa Masjid Putra Hai, tuan-tuan, puan-puan Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama dan selama-lamanya mari sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu pada malam ni. Mudah-mudahan pertemuan kita insya-Allah akan mendatangkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, dan insya-Allah kita duduk dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan Allah kira sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca timbangan kita, dan seterusnya bila kita membicarakan tentang perihal baginda sallallahu alaihi wasallam, kita layak untuk boleh syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Jangan lemau kerana lemang saudara. Kadang mulut banyak sangat pun lemau juga. Kena jaga, kena start puasa 6 lah ni esok ataupun lusa insyaAllah Isnin. Okey, insyaAllah alhamdulillah. Tadi pun saya datang sini tak jam, saya jangka jam. Sebab ialah kita faham orang bawa balik kebetulan hari ini dan esok toll free, jadi orang mungkin cari air Sabtu dan Ahad untuk balik daripada kampung, tapi juga alhamdulillah mungkin ramai dah balik semalam. Saya pun bawa balik semalam, dan tahniah juga kepada Masjid Putra Hai, salah satunya masjid yang start awal untuk kuliah. Masjid lain cuti lagi, tapi alhamdulillah. Okay, insyaAllah untuk bulan lepas sepatutnya dah bermula jadual saya, tapi bulan lepas ada hal yang lain tak dapat bersama. Jadi ini merupakan kuliah pertama saya lah, kuliah maghrib insyaAllah, dan saya akan bicara tentang buku yang saya tulis sendiri, biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ni dah pernah disemak oleh JAKIM, bahagian kawalan teks media dan juga ni. Alhamdulillah, buku ni 368 muka surat, 368 muka surat. Yang salah hanya satu perkataan saja. Yang salah satu perkataan, jadi diminta untuk betulkan satu perkataan tu, alhamdulillah. Jadi banyak-banyak tulisan dalam ni, hanya satu je kesalahan yang salah. Jadi sebab itu saya berani bawa buku ni untuk kita jadikan sebagai kuliah maghrib kita di Masjid Putra Hai ni insya-Allah. Okey. Bila sebut perkataan biografi agung Rasulullah SAW, dia bukan bercerita tentang sirah Nabi. Sirah ni ialah sara yasiru. Sirah ni maknanya perjalanan, perjalanan Nabi SAW. Lepas tu kalau kita lihat sirah ni banyak berbentuk sejarah, tetapi bila sebut biografi agung Rasulullah SAW, dia adalah kita panggil salah sila lah, ataupun kita nak perihal ataupun latar belakang Nabi SAW, latar belakang Nabi SAW. Sebab itu saya akan bicara tentang namanya satu persatu. Contohnya kenapa dipilih nama Muhammad, kenapa nama Abdullah, kenapa nama Abdul Muttalib, apa sebenarnya nama sebenar Abdul Muttalib. Okay. Jadi untuk malam ni insya-Allah bab yang pertama kita masuk dalam bab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dalam kurungan Syaibatul Hamdi. Betul tuan-tuan kalau baca kitab Al-Barzanji, Al-Barzanji, rawi yang pertama
Rawi yang pertama. Disebut bahawa abtadiul imla'a bismi zatil aliyah, kan? Itu mukadimah penulis. Abtadiul imla' maksudnya aku mulakan penulisan ini bismi zati, dengan nama zat al-aliyah yang maha tinggi. Dalam buku ni pun mukadimah penulis ada. Sebab tengok ni mukadimah penulis. Jadi kalau buku mana-mana buku pun dia ada mukadimah penulis. Jadi disebut dalam kitab Al-Barzanji. Ja'far Al-Barzanji ni sebenarnya pernah jadi qadi di Madinah bermazhab Syafi'i. Qadi bermazhab Syafi'i di Madinah. Jadi kalau nak tahu siapa Ja'far Al-Barzanji, saya alhamdulillah sekarang dalam usaha dah siap dah. Saya terjemah 18 rawi Al-Barzanji, kemudian saya ubah kepada konsep buku sirah. Jadi dia ada tajuk kecil macam rawi pertama mukadimah penulis, rawi kedua wa ba'du fa aquluhu wa sayyidina, kan? Itu adalah salasilah keturunan Nabi SAW. Dalam kitab Al-Barzanji disebut Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Jadi Syaibah itu adalah nama sebenar kepada Abdul Muttalib. Syaibah adalah nama sebenar kepada Abdul Muttalib. Nanti kita bincang satu persatu. Okey. Pertama sekali, nama Muhammad. Yang uniknya Muhammad ini adalah nama yang tidak pernah digunakan oleh mana-mana manusia sejak Nabi Adam AS. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama menggunakan nama Muhammad. Jadi bermaksud nama Muhammad ni nama yang sangat istimewa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya, kekasihnya dengan nama Muhammad, dan nama ini tidak pernah digunakan oleh mana-mana manusia sejak Nabi Adam AS sampailah Nabi Muhammad SAW menggunakan. Selepas daripada Nabi barulah adalah Muhammad. Jadi Muhammad ni nama yang sangat unik, nama yang sangat istimewa, nama yang sangat istimewa. Okey. Muhammad membawa maksud dua. Yang pertama yang terpuji. Muhammad ni maksudnya yang sangat dipuji. Okey, Muhammad ni yang sangat dipuji. Satu. Sebab ada tasydid, ada sabdu atas mim tu, Muhammad. Muhammad. Tak payahlah panggil Mamat ke apa ke. Kan kita kadang-kadang nama Muhammad panggil Mat, panggil Mamat, kan. Okey, panggil dengan nama betul Muhammad, yang sangat dipuji, Muhammad. Sebab ada tasydid tu maksudnya adalah penegasan. Dia bila ada tasydid tu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Sebab tu kalau tuan-tuan baca tabbat siada abi lahabin wa tab, tu asyadul kubra, ada tasydid pada huruf qalqalah. Jadi kena tekanlah. Almarhum Ustaz Nik Azizan, saya selalu ikut program dia di Radio Akim dan pernah juga dia berjumpa banyak kali juga berbincang. Dia kata dalam Radio Akim, saya ingat lagi kata-kata dia. Kita baca tabbat siada abi lahabin wa tab itu, kalau kita baca tabbat siada abi lahabin wa tab, tak ada wa tab, seolah-olahnya macam kita tak marah Abu Lahab ni. Jadi kenapa Allah letak wa tab? Sungguh-sungguh marah dengan Abu Lahab. Tabbat siada, celakalah Abu Lahab ni. Abi Lahabin, apa juga yang diusahakan oleh tangannya, kan, apa juga diusahakan oleh Abu Lahab. Wa tab, celaka-celakanya. Sebab ayat ni turun ketika mana Nabi SAW ketika itu dia berdakwah secara terang-terangan, dan Nabi naik di atas bukit Safa. Di kaki bukit Safa Nabi berkata, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Hashim, wahai Bani Quraisy, dia kata, bagaimana kalau aku katakan di belakang gunung ini, di belakang bukit Safa ini ada tentera yang sedang bersiap untuk menyerang kita semua, adakah kamu percaya? Semua kata, ya Muhammad, kami percaya sebab engkau Al-Amin, engkau adalah orang yang tak pernah berbohong. Termasuklah pakcik Nabi SAW yang namanya Abu Lahab. Dia adik-beradik sebapa dengan Abdullah tapi tak seibu. Kena tahu dia Abu Lahab ni adik-beradik sebapa dengan Nabi SAW, dengan bapa Nabi iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Lahab nama sebenar dia adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib.
Jadi dia sebab apa? Cuma tak seibu. Dia tak lahir daripada namanya Aminah. Tak lahir daripada namanya Fatimah. Dia tak lahir daripada Fatimah bin Umar. Dia lahir dia lahir daripada ibunya yang bernama Lubnah. Lubnah. Jadi yang satu bapa dengan bapa Nabi SAW, seibu sebapa dengan bapa Nabi SAW, iaitu Abu Talib, pakcik yang pelihara Nabi SAW. Sayyidina Hamzah pun dia adik-beradik sebapa tapi seibu. Sayyidina Hamzah maknya namanya Halah. Maknya namanya Halah. Kita tahu macam mana pakcik Nabi adik-beradik dengan ayah Nabi ada yang tak beriman. Itu kita tahu jadi dia bukan adik-beradik sebapa. Bukan adik-beradik seibu sebapa. Dia hanya adik-beradik sebapa saja dengan Abdullah, iaitu bapa Nabi SAW. Okey. Sebut tentang tu. Okey. Muhammad yang kedua bermaksud yang sentiasa dipuji. Sentiasa dipuji. Sekarang ni bila perang itu antara Israel dengan Hamas, Gaza, Hamas, tentera Al-Qassam, apabila ada satu peluru berpandu milik tentera Al-Qassam yang namanya Ayyash, kan, sampai Shu'aib pun letak namanya Affan Ayyash, yang anak dia dengan Siti Sarah almarhumah yang meninggal tu. Jadi namanya Ayyash. Kenapa Ayyash? Ayyash ni maksudnya Aish. Aish ni kehidupan, hidup. Nama orang Ahmad Aish tu kan. Aisyah, perempuannya Aisyah, laki-lakinya Aish. Tapi kalau ada sabdu atas Ayyash, maksud dia adalah yang sentiasa hidup. Yang sentiasa hidup. Okey. Jadi nama itu adalah nama daripada syahid di kalangan tentera Al-Qassam tu, namanya Yahya Ayyash. Jadi dia adalah pencipta kepada peluru berpandu tu. Jadi disemadikan nama dia pada peluru pandu, sebab itu dipanggil peluru pandu tu sebagai Ayyash. Ayyash. Itu sebut tentang tu. Jadi Muhammad ada tasydid bermaksud sentiasa dipuji. Sentiasa dipuji. Siapa yang memberikan nama Muhammad ni? Yang memberikan nama Muhammad adalah atuknya Abdul Muttalib. Yang memberikan nama Muhammad ini adalah atuknya Abdul Muttalib. Okey. Walaupun namanya dalam kitab Injil adalah Ahmad, dan nama Nabi SAW yang popular di kalangan para malaikat namanya Ahmad. Sebab itu kalau kita rujuk dalam satu ayat surah As-Saff, ayat 6, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat taurati wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'dihi ismu Ahmad. Dan tatkala berkata Isa bin Maryam, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kamu, membenarkan apa yang ada pada tangan kamu daripada Taurat, wa mubashiran, dan membawa berita gembira, bi rasulin, dengan seorang Rasul, ya'ti min ba'di, akan datang selepasku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Dalam kitab Injil, nama Nabi SAW adalah Ahmad. Ahmad. Cuma nama yang diberikan oleh Abdul Muttalib itu adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun nama yang telah disediakan oleh Allah. Sebab itu namanya Muhammad. Muhammad. Yang pertama Muhammad yang sentiasa dipuji, dan Muhammad bermaksud yang sangat terpuji. Yang sangat terpuji. Bin Abdullah. Bila bin Abdullah, dia membawa maksud ini adalah bukti bahawa ayah Nabi adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab diberikan nama anaknya dengan Abdullah, iaitu hamba Allah. Kalau yang pakcik Nabi Abu Lahab, awal-awal namanya dah syirik dah, Abdul Uzza. Abdul Uzza, hamba kepada Uzza. Tapi nama atuk Nabi, nama ayah Nabi Abdullah, bukan nama-nama digandingkan dengan nama berhala ataupun yang membawa kepada syirik, kan, macam Abu Bakar juga sebenarnya Allahumma SWT, nama betulnya Abdullah bin Abu Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Tapi nama sebelum Islam dia adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah.
Hamba kepada Kaabah tak boleh lah, hamba kepada Allah. Lepas itu Nabi, lepas itu ditukar kepada Abdullah, hamba Allah bin Abi Quhafa. Abu Bakr ni gelaran, Abu Bakr ni gelaran. Bakr ni unta jantan. Bakr ni maksudnya unta jantan. Abu Bakar ni kerana dia punya tenaga dia, semangat dia, rajinnya macam unta jantan bekerja, digelarkan sebagai Abu Bakrin, bapa unta jantan yang kuat. Bapa unta jantan yang kuat. Sebab itu kalau kita lihat nama-nama Arab ni kadang-kadang banyak diambil daripada nama-nama binatang yang kuat. Ada yang Saqar, burung elang, ada yang Layth. Layth ni adalah anak singa. Ada Abul Asad, ada bapa singa, kan? Atau semua nama-nama tu adalah diambil daripada nama-nama binatang yang menunjukkan kekuatan. Jadi Abdullah, macam nama Abu Hurairah. Abu Hurairah kan digelarkan sebagai Abu Hurairah ni, Hurrah ni kucing. Jadi Hurairah anak kucing. Jadi Abu Hurairah bapa anak kucing. Sebab dia suka bawa balik anak kucing. Kalau dia pergi pasar, kalau dia jalan perjalanan balik ke rumah dia, rumah dengan Nabi SAW, dia tinggal bersama Nabi, dia tak ada rumah. Dia dapat rumah pun dalam satu peperangan di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, dan ada harta ghanimah. Harta ghanimah ni harta rampasan perang berbentuk sebuah rumah, lalu diberikan kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, rumah ini adalah untuk bahagian kau. Menangis dia, sebab dia daripada dulu sampailah Nabi wafat, dia tak pernah ada rumah. Dia tinggal bersama Nabi SAW. Apa yang dimakan, apa yang Nabi makan, itulah yang dimakan. Kalau Nabi lapar, dia pun sama-sama lapar dengan Nabi SAW. Nama betul dia adalah Abdul Syams. Abu Hurairah nama sebenar dia Abdul Syams, hamba matahari. Syirik lah kan. Bila dia memperkenalkan diri pada Nabi SAW, Nabi tanya, siapa nama kamu? Kata, namaku Abdul Syams. Kata Nabi SAW, bukankah engkau Abdul Rahman? Bukankah engkau Abdul Rahman? Lalu kata, ya Rasulullah, aku suka nama itu. Jadi dia pakai nama Abdul Rahman bin Sakhar. Sin Asad Hara. Sakhar ni maksudnya adalah tanah ataupun padang pasir. Sahara lah. Okay. Sahar, Abdullah bin Abdul Rahman bin Sahar. Nabi SAW dalam hadis, Nabi kata ada dua nama yang paling disukai oleh Allah. Yang pertama Abdullah, yang kedua Abdul Rahman. Jadi diberikan kepada Abdul Syams tadi dengan panggilan Abdul Rahman bin Sahar. Gelarannya Abu Hurairah, bapa anak kucing, sebab dia suka bawa anak kucing balik rumah Nabi SAW. Dan dari riwayat menyatakan bahawa satu ketika itu ada 11 ekor anak kucing di rumah Nabi SAW. Ada 11 ekor anak kucing yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bin Abdul Muttalib. Bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama sebenarnya adalah Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi bermaksud uban yang terpuji. Syaibah ni uban. Uban yang terpuji. Kenapa? Ada dua riwayat. Pertama, sebab Abdul Muttalib ni ataupun Syaibah ni dia lahir ada setumpuk uban di kepalanya. Jadi peliklah uban. Bayi-bayi dah ada uban dah. Kalau orang tua ada uban tu normal lah kan. Tapi bayi lahir ada setumpuk uban di kepalanya. Lalu dia kata ini uban yang istimewa ni. Jadi namakan Syaibatul Hamdi, uban yang terpuji. Hamdi ni terpuji lah. Itu digelarkan nama dia sebagai Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Itu yang pertama. Riwayat kedua, pendapat para ulama kata namanya Syaibah tu sebab doa daripada ayahnya, iaitu Hashim, yang ingin anaknya ni matang daripada usianya. Matang daripada usianya. Jadi walaupun dia budak kecil, dipanggil dia dengan panggilan Syaibah, maksudnya doa untuk dia nanti kalau dia besar nanti usia ataupun kematangannya tu mengatasi usianya. Macam kalau kita sebut macam Syekh, Syekh ni asal kalimahnya adalah Syekhun. Syuyukh ni orang tua. Orang tua Syekh. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh apa? Syekh ni
Kenapa digelarkan dia syekh? Kalau ustaz ni adalah kampung-kampungnya ustaz ni sekolah agama kan, ngajar cikgu kafah pun orang panggil ustaz juga. Artis baru hijrah pun orang panggil dia ustaz juga kan. Bila dia ceramah dekat pentas forum ke apa, orang panggil dia ustaz juga. Sebab itu ustaz ni dia bawah. Atas daripada ni tu tinggilah. Kalau dia panggil allamah tu tinggilah Alama ni atas ulama lagi. Kalau alim, orang tu ialah berilmu. Atas daripada alim, allama atau ada tasydid tu. Allama, fa'al dia wazan fa'al. Allama. Okey. Atas allama tak adalah, Allah lah al-alim. Allama. Jadi bila sampai tahap allama ni maksudnya orang ni sangat hebat lah. Jadi kalau di kalangan ulama-ulama ni bila digerakkan sebagai Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh tu depan tu. Syekh contohnya Al-Mutawalli Sya'rawi, ada Syekh depan tu. Itu gelaran yang paling tinggi sebenarnya untuk orang ilmuwan, sebab ilmunya tu mengatasi umurnya. Syekh ni tua, bukan tua usia tapi tua ilmunya, tua mengatasi umurnya. Itulah dia sebut syekh. Jadi yang kedua kata ini doa, ni hasrat Hashim yang nak anak dia ni lebih matang daripada usianya dan dia ni dipandang mulia, sebab itu syekh. Sebab itu kalau kita bicara nanti dalam sirah di surah Baitur Rahman saya ada kuliah rasional sunnah Nabi SAW, rasional sunnah Nabi SAW besok lah, tapi rasa tak start lagi sebab tak dapat mesej lagi tak start lagi, wallahualam. Okey, saya bawa tentang rasional sunnah. Sebab itu apa rasional Nabi galakkan untuk kita inaikan uban kita, inaikan uban. Sebab orang Yahudi dan orang Nasrani dia takkan inaikan uban dia. Sebab apa? Sebab pada dia orang yang beruban ni orang yang bijak, orang yang akan dipandang tinggi, orang yang nampak berilmu, intelektual kan. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani dia takkan inaikan uban dia sebab dia nak dipandang sebagai orang yang berwibawa, ada credibility, ada nampak intelektual. Sebab uban tu lambang, kalau ikut dari sudut psikologi, uban tu simbol kecerdikan sebenarnya. Sebab orang yang banyak berfikir, orang yang banyak berfikir. Kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab uban Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq pernah tegur Nabi, qad syibta ya Rasulullah, kau juga aku nampak dah beruban ya Rasulullah. Jadi sahabat yang baik, walaupun dia ni bapa mertua kepada Nabi SAW, tapi dia sahabat yang baik. Okay. Jadi bila sahabat baik, dia akan tegur, ya Rasulullah aku nampak engkau dah beruban ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, syayabati, aku beruban ni sebab surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Iza Samsu Kuwirat dan surah Amma Yatasa'alun. Okay. Jadi Nabi beruban sebab 5 surah ni, surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba tadi dan surah At-Takwir. 5 surah. Dia lebih bicara rupanya 5 surah ni adalah surah yang membicarakan tentang hari kiamat, dahsyatnya berlakunya kiamat. Jadi Nabi ni beruban sebab fikir tentang kiamat, bukan fikir tentang diri Nabi SAW. Fikir tentang umat Nabi SAW. Jadi Nabi beruban sebab banyak berfikir. Nabi beruban dengan sebab banyak berfikir. Betul, orang yang ada uban ni dia sudut psikologinya dia orang yang nampak sebagai intelek, orang yang Allahumma salli, orang yang nampak ada ilmu, ada credibility. Okey, sebut tentang tu. Dan Nabi SAW uban dia bukan macam uban kita bertergabur kat atas ni. Uban Nabi ni hanya pada pelipis ni, cyber ni lah. Sebab tu kalau tengok profesor dekat universiti tengok yang ni uban semua kat sini. Ni uban berfikir. Uban berfikir kat tepi ni, pelipis, cyber. Okey, ada Nabi SAW kata Anas bin Malik pun, walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Dia kata tidaklah pada janggut dan di rambut Nabi SAW melebihi 20 helai uban. Tak adalah banyak. Kita semua nak cari hitam dah tak jumpa dah, semua putih dah kan. Okey, sebab itu namanya Syaibatul Hamdi. Sebab itu namanya Syaibatul Hamdi bin Hashim, ataupun nama sebenarnya adalah Amru bin Hashim, ataupun nama sebenarnya Amru. Kenapa digelarkan sebagai Hashim? Hashim ni berasal daripada perkataan Hashama. Hashama ni orang yang memecah-mecahkan roti, orang yang mengoyak-ngoyakkan roti. Sebab Hashim ni adalah orang yang memberi makan kepada jemaah haji ketika itu. Jemaah haji ketika itu. Jadi
bila tujuan Hashim ni pecah-pecahkan roti untuk membanyakkan makanan, dan yang dihidangkan kepada jemaah haji itu adalah roti yang dicampur dengan kuah yang ada daging, ataupun dalam bahasa Arab ni dipanggil sarid. Kalau kita rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ada disebut nama Fadlul Aisyah ala Nisa. Kata Nabi SAW, kelebihan Aisyah berbanding wanita-wanita yang lain, ka fadli sarid ala sa'iri ta'am, seperti kelebihan sarid, sarayadal sarid, kepada makanan-makanan yang lain. Apa sarid? Sarid ni dia kuah, kemudian roti yang dipecah-pecahkan, yang dicari masuk dalam roti. Itu makanan yang paling digemari oleh Nabi SAW dan masyarakat di ketika itu. Sebab itu disebut macam kelebihan sarid berbanding makanan-makanan lain. Jadi sarid ni makanan yang lazat, enak, lepas tu cepat untuk disediakan. Ada kuah, ada roti, dah boleh jadi dah. Lepas tu makanan yang mudah dikhadam, lepas tu makanan yang mudah dikunyah. Kemudian makanan yang cepat mengenyangkan. Ialah roti dah terendam dalam kuah, dia jadi kembang, jadi cepat kenyang, Itu sarid. Okay. Jadi yang dihidangkan kepada para jemaah ketika itu adalah sarid. Sebab itu perbuatan amru ini, nama asalnya amru. Okay. Kemudian dipecah-pecahkan roti itu masuk dalam kuah untuk membanyakkan makanan. Jadi perbuatan itu digelarkan sebagai Hashim, orang yang memecah-mecahkan roti itu. Nama sebenarnya adalah Amru. Bin Abdul Manaf, atau nama sebenarnya adalah Al-Mughirah. Bin Qusay, ini nama sebenarnya Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fikhir bin Malik bin An-Nadar, ataupun nama sebenarnya adalah Qais bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi keturunan Nabi SAW, para ulama ittifaq, tidak ada khilaf, tidak ada yang tercecir, tidak ada yang tak sahih, adalah sampai Adnan. Okay. Tetapi selepas daripada Adnan itu, dia berselisih dari sudut adakah nama ini nama yang sebenar ataupun ada lagi yang tercecir. Sebab itu daripada Adnan sampai ke atas ni jauh, sampai ke Nabi Ismail AS. Tapi para ulama semua bersetuju bahawa Adnan adalah keturunan daripada Nabi Ismail AS. Keturunan daripada Nabi Ismail AS. Itu dalam buku ni saya bawakan salah silah Nabi SAW. Ni dia istimewa sikit lah. Salah silah Nabi SAW yang warna coklat ni adalah Nabi-Nabi yang 25 Rasul tu. Yang warna hijau ni Adnan. Okay. Jadi daripada Nabi Muhammad SAW yang warna purple ni sampai Adnan ni adalah ittifaq para ulama, inilah nama sebenar dan tidak ada keturunan yang tercecir. Cuma daripada Adnan atas namanya Ad, Khumaisi, Salaman, Aus, Buz, Qamwal, Ubay, Awam, Nashid, Hazza, Bildas, Yaldaf. Ini para ulama tak ittifaq sebab mungkin ada nama yang lain daripada nama ni, dan mungkin ada yang tercecir, keturunan Nabi SAW sampailah Nabi Ismail AS dan Nabi Ibrahim AS. Cuma kita kena tahu bahawa memang Nabi Muhammad SAW adalah keturunan daripada Nabi Ismail AS, daripada Nabi Ismail AS. Okay. Sebab mak kepada Nabi Ismail, Siti Hajar, adalah berbangsa Arab. Dia sebenarnya adalah puteri Raja Mesir yang diculik. Jadi dia hamba, jadi daripada keturunan raja. Nabi SAW ni adalah daripada keturunan bangsawan, daripada keturunan raja. Cuma Allah SWT, dia diculik dan jadikan hamba. Dan ketika itu Siti Sarah, isteri Nabi Ibrahim yang pertama, Allahumma salli alaihi wasallam, dia beli Siti Hajar, dia beli Siti Hajar, dan dia berkhidmatlah di rumah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Tapi bila Siti Sarah tak mampu beri zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim, akhirnya Siti Sarah mengizinkan untuk berkahwin dengan hambanya, iaitu Siti Hajar, dan dapat anak Nabi Ismail AS. Tak lama selepas daripada Nabi Ismail lahir, Siti Sarah pula diberitakan dia mengandung
dan dapat anak namanya Ishaq. Ishaq. Ishaq ni dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani, bahasa Bani Israel. Ishaq ni dia berasal dari kalimah sahaqa, sin ha qaf. Sahaqa bermaksud ketawa dan gembira dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani. Jadi terbit daripada perkataan sahaq, dalam bahasa Arab panggil Ishaq. Ishaq. Jadi Ishaq maksudnya ketawa dan gembira, sebab bila dia diberitakan mengandung, dia gembira sepanjang masa sampailah dia melahirkan. Jadi dia diberikan nama kepada anaknya yang ni dengan nama Sahaq, Ishaq dalam bahasa Arab. Daripada inilah keturunan Bani Israel, Nabi-Nabi daripada Ishaq. Tapi Ismail dia sebenarnya berasal daripada bahasa Hebrew juga, dari bahasa Ibrani. Bahasa Bani Israel lah. Maksudnya Allah SWT, Ismail ni dia berasal daripada kalimah Yashimail. Yashimail ni dalam bahasa Hebrew bermaksud Yasma'ullah. Ini bermaksud Tuhan. Bermaksud Tuhan. Bermaksud Tuhan. Macam Israel, itu adalah nama Nabi Yaqub AS. Israel dalam bahasa Hebrew, Israel bermaksud hamba Allah. Isra itu maksudnya hamba, itu adalah Allah. Jadi Israel itu adalah nama Nabi Yaqub AS. Yaqub itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Hebrew Israel. Itu tuan-tuan kalau tengok cerita apa nama Superman, bapa dia Mark L, anak dia yang jadi Superman tu Kal-El. Kal-El tu maksudnya Tuhan dalam bahasa Yahudi lah, dalam bahasa Bani Israel. Dia bukan saya saja tu sebenarnya letak nama Kal-El, Ma'el tu kena tahu kenapa letak nama Kal-El dengan Ma'el. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Ismail ni kenapa dapat nama Ismail? Sebab Allahumma salli bila Nabi Ibrahim ni dia doa setiap hari kepada Allah SWT untuk diberikan zuriat, lama baru dia dapat zuriat. Ada riwayat kata umurnya 83 tahun baru dapat Nabi Allah Ismail. Jadi setiap hari berdoa. Bila lahir anak nama Ismail ni, dia dengar je bunyi tangisan bayi, terus terbacul daripada mulut Nabi Allah Ibrahim ni dengan perkataan Ya Shimail, Allah telah mendengar permintaan dia. Sebab itu nama Ismail ni nama yang sangat istimewa, bukan nama yang dirancang. Kalau generasi kita tuan-tuan, ada seorang pernah jumpa saya, Ustaz, tak tahu, saya pernah live call kat RTM 1 dulu, tajuknya nama ada doa. Jadi pemanggil tu tanya, Ustaz nama saya makna apa, nama saya makna, saya ni jadi popular bila keluar tu, hantar daripada Kedah telefon, Ustaz Rusdi ke? Ya. Ustaz, saya tahu Ustaz selalu bagi nama ke anak-anak ni, ada tak nama-nama yang baik-baik untuk anak saya? Ada yang kalau minta nak mula huruf K dengan A, dia dua nama. K dengan A apa pening pada kan. Carikanlah nama kan, carikan nama tentang tu. Jadi bila Allah SWT nama ada doa, dia nama ni kena pilih nama yang terbaik. Sebab itu nama Nabi Ismail ni nama yang sangat unik. Tak macam anak-anak kita ni. Anak kita ada seorang jemaah masjid di kawasan Lembah Kelang ni. Dia kata, Ustaz, saya tahu Ustaz selalu beri nama anak-anak orang kan, Ustaz. Saya boleh dapat cucu, Ustaz, dia kata. Boleh dapat cucu. Boleh tak Ustaz beri nama pada cucu saya? Saya beri nama sedap dia kata. Saya beri nama Nur Nabila Insyirah. Nur cahaya, Nabila ni perempuan yang bijak, Insyirah ni yang melapangkan. Surah Al-Insyirah kan, Alam Nashrah. Sedap nama tu Ustaz, sedap nama tu. Jadi saya balik beritahu anak saya lah, letak nama Nur Nabila Insyirah. Letak nama Nur Nabila Insyirah. Bila Allah SWT minggu depan jumpa lagi, macam mana Haji, dah letak nama cucu Nur Nabila Insyirah? Tak boleh lah Ustaz, anak saya tak setuju, Ustaz, dia kata. Anak saya tak setuju. Terus tiga-tiga saya dah minta, kata bapak dia, saya dah minta dengan ustaz ni, nama bagus ni. Allah ya, dia kata, kami dah rancang nama anak ni masa bercinta kat universiti lagi, dia kata. Generasi sekarang insya-Allah. Dia nak ambil nama anak ni, tak confirm kahwin lagi ni. Dalam universiti ni bercinta, dah bincang nama anak. Sebab itu dia tak nak, walaupun nama tu sedap, makna bagus, tapi dia nak letak juga nama yang dia pilih masa zaman dia bercinta lagi. Ada sebut tentang tu. Jadi nama Ismail ni dia nama yang sangat unik, macam nama Muhammad. Muhammad ni tak pernah ada orang guna sebelum ni.
Okay. Dan nama Ismail ni dia terkeluar daripada mulut Nabi Allah Ibrahim sebab dia nak sangat anak, dia tak fikir nak letak nama apa. Tak kisahlah kalau dapat anak apa pun nama pun boleh lah, lelaki ke perempuan tak kisah, yang penting ada anak, ada zuriat. Okay. Bila lahirnya terkeluar daripada mulut dia perkataan Ya Shimail, iaitu Yasma'ullah, Allah telah mendengar permintaan dia. Jadi dinamakan anak itu dengan bahasa Hebrew, iaitu Ismail tu bahasa Arab, Hebrew dia adalah Ya Shimail, iaitu Allah telah mendengar. Itu disebut tentang. Jadi nama Ismail nama yang sangat istimewa, insya-Allah. Itu disebut tentang tu. Okey. Seterusnya, okey, nama dan gelaran Rasulullah SAW dalam kitab karangan Muhammad Ridha yang tajuknya Muhammad. Terdapat hadis yang menerangkan tentang nama-nama baginda Rasulullah SAW selain daripada Muhammad dan Ahmad. Antaranya Rasulullah SAW bersabda bahawa sesungguhnya bagiku beberapa nama, antaranya aku Muhammad, aku Ahmad, aku Al-Mahi kerana Allah menghapuskan bagiku kekafiran, aku Al-Hashir kerana manusia dihimpunkan atas jalanku, aku Al-Aqib kerana tiada Nabi selepasku. Jadi nama-nama Nabi ni banyak. Kalau Ustaz Muhammad Abdullah Alamin dia kumpul 206 nama, 206 tak Islam 206 yang dia bawa nasyid dekat Radio Hakim tu, Asma'un Nabi. Allahumma salli Ustaz Muhammad dengan suara macam tu, suara lepas je nyanyi tapi saya dengar dari juga lunak juga suara dia. Okey, yang saya kumpul dalam ni ada 106 nama saja. Yang saya kumpul yang ada dalam Al-Quran ada 106 nama. Sebab itu kalau dapat buku ni ada 106 nama. Nama-nama mulia Nabi SAW disebut ada Abduhu dalam surah Al-Isra ayat pertama, Abdullah, Adil, Aqib, Ahmad, Akhir, ada Yasin, ada Toha, ada Mustafa, ada Muzammil, ada Mudathir, kemudian Nabiul Rahmah, Nabiul Mulhamah. Ini semua ada nama-nama Nabi SAW. Ada 106 yang saya kumpulkan dalam buku ni, ada 106 nama. Okey. Kisah bagaimana nama Muhammad diperolehi oleh baginda SAW, ini ada satu riwayat yang lain pula, iaitu ibunya Aminah. Sewaktu dia mengandungkan Nabi SAW, sejak daripada bulan pertama dia bermimpi Nabi Adam AS, dan dalam mimpi tersebut Nabi Adam memerintahkan ataupun mengesyorkan kepada Aminah untuk meletakkan nama anaknya itu dengan nama Muhammad, dengan nama Muhammad. Okey. Pada bulan kedua didatangi lagi oleh Nabi Adam AS dalam mimpinya dan seterusnya meminta kepadanya untuk memberikan namanya dengan nama Muhammad sehinggalah bulan yang ke-9. Bulan yang ke-9. Okey, selesai insya-Allah. Kemudian kita masuk dalam salasilah Nabi SAW, sebagaimana yang kita bincang tadi tu. Salasilah yang saya baca tadi daripada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ataupun nama sebenarnya Syaibatul Hamdi bin Hashim, bin Abdul Manaf bin Al-Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar, ataupun nama sebenarnya Al-Qais bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah, atau nama sebenarnya Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, bin Adnan. Okey, selesai insya-Allah. Dah insya-Allah. Kita beri laluan sikit untuk azan. Bismillah. Mantap insya-Allah. Okey, bab yang kedua, tentang Nabi Muhammad SAW sebagai penutup bagi segala Nabi. Nabi Muhammad sebagai penutup bagi segala Nabi. Kalau merujuk pada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ila akhir ayat. Maksudnya Muhammad ni bukanlah bapa salah seorang lelaki daripada kalangan kamu, walakin akan tetapi dia adalah Rasul Allah, pesuruh Allah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup bagi segala Nabi. Ini ayat surah Al-Ahzab ayat 40 yang membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penutup. Tidak ada lagi Nabi selepas
Nabi Muhammad SAW. Ada kisah dan peristiwa di sebalik kisah dan balik ayat ni, nanti kita akan perincikan selepas azan insya-Allah. Macam mana? Tadi itu pendapat pertama, atuknya Abdul Muttalib, sebab mengambil sunnah Nabi SAW iaitu pada hari yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh, hari ketujuh diakikahkan Nabi SAW, kemudian hari ketujuh diberikan nama yang baik kan, dan hari ketujuh dicukur rambutnya kan. Okey, jadi ambil daripada dalil yang pertama itu, atuknya memberi nama Muhammad sebab sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah memberi nama anak pada hari yang ketujuh. Itulah. Walau bagaimanapun pendapat kedua tadi kata Allah SWT daripada mimpi Nabi Adam AS. Dan inilah menjadi sunnah pada kita untuk diberi nama dengan nama yang baik pada hari yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh. Kemudian diakikahkan, kemudian dicukur rambutnya atau di hari yang ketujuh lah. Okey. Dan pendapat yang kedua, sebagaimana mimpi yang dialami oleh Allahumma salli ibu Nabi SAW itu Aminah, yang bermimpi daripada bulan pertama Nabi Adam AS mengesyorkan atau meminta untuk dia memberikan nama anaknya itu dengan nama Muhammad, nama Muhammad. Okey, itu sebut tentang tu. Dia dua pendapat lah. Okey. Seterusnya kalau saya bawa tadi ayat berkaitan dengan Nabi SAW adalah penutup bagi segala nabi. Maka Muhammadun aba ahdim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Surah Al-Ahzab ayat 40. Okey, ayat ni sebenarnya Allah turunkan untuk membenarkan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah penutup bagi segala nabi. Sebab itu disebut wa khataman nabiyyin. Khatam ni maksudnya patri. Tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Khatam, itu kalau kita sebut khatam Al-Quran, bermaksud tidak ada lagi ayat selepas minal jinnati wan nas itu turun, tak ada lagi. Itu dipanggil khatam Al-Quran. Maksudnya khatam ni patri, tutup rapat habis. Dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, Allah tutup pendengarannya, pandangannya, hatinya, ghishawah. Jadi khatam ni maksudnya tutup patri, maksudnya tutup habis. Jadi bila sebut perkataan khataman nabiyyin, bermaksud tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ni mutamad, tak ada lagi nabi. Okey. Untuk membenarkan bahawa tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad SAW, ayat yang pertama, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad bukanlah bapa salah seorang laki-laki di kalangan kamu. Untuk membenarkan ayat ni dan tidak timbul dakwaan kepada manusia ataupun orang-orang kafir, malah mungkin timbul juga di kalangan orang-orang beriman bahawa anak Nabi SAW, sebab Nabi memiliki 3 orang anak lelaki. Yang pertama namanya Al-Qasim. Ini anak pertama yang lahir, Al-Qasim. Sebab itu nama gelaran Nabi SAW adalah Abu Qasim. Abu Qasim. Sebelum Nabi wafat, nama itu tidak boleh digunakan oleh orang lain. Nabi pesan, maksudnya memang Nabi larang untuk orang menggunakan nama Abu Qasim, sebab itu adalah gelaran Nabi. Selepas Nabi wafat baru boleh guna Abu Qasim. Masa Nabi hidup, gelaran Abu Qasim tak boleh dipakai oleh orang lain. Itu adalah gelaran untuk Nabi SAW, sebab anak pertama Nabi SAW namanya Qasim, Al-Qasim. Jadi Abu Qasim. Okay. Yang kedua, anak Nabi SAW dengan Khadijah namanya Abdullah bin Muhammad, ataupun dipanggil sebagai At-Tahir, sebab Abdullah lahir ni selepas kenabian Nabi Muhammad. Jadi Allah SWT, Al-Qasim lahir sebelum kerasulan, sebelum kenabian. Okey. Jadi Abdullah selepas daripada kenabian, sebab itu dipanggil At-Tahir, yang suci. At-Tahir, yang suci. Okey, Tahir, ta alif ha ra, Tahir, bukan tahir. Tahir letak mat tahir, mat tahir ke matai, atau lebih kurang nak jumpa mat tahir ke matai kan, mat tahir, tahir, TH, Tahir, Tahir. Okey, dia bukan tahir. Okey. Yang ketiga, anak daripada Maria Al-Qibtiyah, hamba yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis, Raja Mesir, ketika mana Nabi SAW berdakwah, kirim surat untuk ajak dia masuk Islam, tapi Raja Muqawqis, Raja Mesir, dia tak terima dakwah Nabi SAW. Ketika itu
dan tak lama selepas tu baru diterima lah. Ketika itu dan dihadiahkan kepada Nabi SAW sebagai balasan kepada surat tu dua. Yang pertama, sepasang hamba, dua hamba yang namanya Shirin Al-Qibtiyah, dan akaknya nama Maria Al-Qibtiyah. Nabi ambil Maria Al-Qibtiyah jadi hambanya dan diberikan nafkah ketika itu jadi isteri, diberikan mas kahwin jadi isteri. Dan Shirin Al-Qibtiyah itu diberikan kepada sahabat Nabi SAW namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit. Jadi hamba dan akhirnya jadi isteri kepada Hasan bin Thabit. Jadi hamba yang kedua adalah sepasang kasut berwarna hitam. Jadi diberi dua. Satu hamba adik-beradik, yang kedua adalah sepasang kasut berwarna hitam sebagai balasan kepada surat yang Nabi utus kepada Raja Muqawqis, Raja Mesir itu. Jadi dengan Maria, Nabi dapat anak namanya Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad. Bila turun ayat ni untuk membenarkan bahawa Nabi SAW bukan bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu, sebab nak membenarkan bahawa Nabi adalah Rasul Allah dan penutup bagi segala Nabi, tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Al-Qasim Allah wafatkan dalam usianya yang kecil. Diriwayat kata umurnya 17 bulan. 17 bulan. Allah ambil Al-Qasim. Yang kemudian yang kedua, Allah ambil At-Tahir tadi ataupun Abdullah bin Muhammad itu pada usianya 18 bulan, setahun setengah, meninggal dalam usia yang kecil. Dan yang terakhir, Allahumma shalli alaihi wasallam, yang terakhir adalah Ibrahim bin Muhammad, anak daripada Maria Al-Qibtiyah. Diriwayat kata dia diambil oleh Allah ketika lepas tempoh penyusuan. Lepas tempoh penyusuan berarti umurnya 2 tahun. Lepas 2 tahun Allah wafatkan Ibrahim, semata-mata untuk membenarkan ayat Allah SWT bahawa makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum, Nabi Muhammad bukan bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu. Sebab itu nak jadi Nabi, Masya Allah, Nabi hadapi keperitan, Nabi terpaksa berkorban untuk membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba umat dia ada pula yang ngaku jadi Nabi. Kita zaman kita bukan ngaku Nabi je, Tuhan pun ada. Dah meninggal pun Tuhan tu, Tuhan Harun dah meninggal pun kan. Yang ngaku jadi Nabi kat Selangor ni ada kan, bukan ngaku jadi Nabi, Rasul Melayu. Rasul Melayu. Lebih lagi, Nabi ni kau boleh kira lah Nabi ni mungkin kita tak pernah dengar nama Nabi Daniel. Tuan-tuan pernah dengar nama Nabi Daniel? Ada nama Nabi Daniel. Sebab itu Luqmanul Hakim, para ulama kata dia juga salah seorang daripada Nabi. Sebab ayat yang digunakan oleh Allah SWT sama ayat yang digunakan kepada para Nabi bila kata wa ataina Luqmana, wa ataina Isa bin wa ataina Musa. Jadi Allah gunakan perkataan wa ataina tu. Jadi bila Luqmanul Hakim, Allah gunakan perkataan wa ataina Luqmanal hikmata. Jadi para ulama kata Luqmanul Hakim juga Nabi. Itu pendapat Sebab Nabi ni ada 124,000 orang. 124,000 orang. Para rasul ada 313 yang wajib kita ketahui 25. 313 yang orang Selangor ni ngaku tu rasul tu. Dia bukan Nabi. 24,000 tu ngaku jadi rasul terus. Tu. Jadi ayat ni membenarkan Nabi Allah wafatkan anak dia dalam usia kecil sebab tak nak timbul selepas ni bahawa Al-Qasim ke, Abdullah ke ataupun Ibrahim mewarisi kenabian Nabi Muhammad SAW. Tak cukup sekadar itu, Nabi ni ada anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah ni digelarkan sebagai Zaid bin Muhammad. Sebab popular tradisi jahiliah ketika itu, bila anak angkat ada, dia akan masukkan namanya dalam nasab keturunan dia. Jadi kalau dia tu dibinkan dengan bin bapa angkatnya. Jadi Zaid bin Harithah juga dibinkan kepada Nabi SAW. Bukan Nabi membinkan, tapi masyarakat ketika itu menggelarkan Zaid bin Muhammad. Bila turun ayat ni, hatta kepada Zaid bin Harithah tadi itu pun Zaid bin Muhammad, Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk pulangkan nama Zaid bin Muhammad itu kepada Zaid bin Harithah, itu bapa kandungnya. Disebut dalam surah Al-Ahzab juga ayat yang kelima, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah dia dengan
bapa-bapa mereka itu adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni Allah perintahkan Nabi SAW untuk pulangkan nama Zaid bin Muhammad itu kepada bapa sebenar dia, itu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Tak cukup sekadar tu, apa lagi? Ayat 37 surah Al-Ahzab, falamma qada Zaidun minhu watara. Zaid ni dia berkahwin dengan Zainab binti Jahsy. Nanti kalau kita lihat isteri-isteri Nabi SAW dalam bab seterusnya, ada isteri namanya Zainab binti Jahsy. Itu adalah bekas isteri Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Bila Zaid dan Zainab ni bercerai, Allah kata zawajnakaha likai la yakunu 'alal mu'minina kharaj. Kami kahwinkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab, iaitu bekas isteri anak angkat engkau, Zainab binti Jahsy, likai la yakunu, untuk tidak jadi keberatan ataupun tidak menjadi kesalahan kepada orang-orang mukmin fi azwaji adiyaihim, untuk berkahwin dengan bekas isteri anak angkat mereka. Jadi masyarakat tradisi Arab ketika itu, bila dia dapat anak, dia ambil sebagai anak angkat, dia angkat anaknya ni sebagai anak dia. Ada 3 benda. Yang pertama, dia akan isytihar di pasar bahawa mulai hari ini anak ini adalah anak angkatku. Jadi nasab keturunannya akan masuk dalam nasab keturunanku. Yang kedua, mulai hari ini dia layak untuk mewarisi harta pusakaku. Yang ketiga adalah mulai hari ini dia haram berkahwin dengan isteri dan anak perempuanku. Itu memang istilah di pasar lah. Itu tradisi jahidah ketika itu. Okey. Jadi bila Nabi SAW ada anak angkat Zaid bin Harithah ni, dia adalah hamba yang telah dibeli oleh Khadijah untuk bantu mudahkan Nabi SAW. Tapi oleh kerana Zaid ni rapat sangat dengan Nabi SAW, ke mana Nabi pergi Zaid ikut. Nak cari Nabi, cari Zaid. Nak cari Zaid, cari Nabi. Mesti sentiasa bersama. Sehingga masyarakat ketika itu menggelarkan Zaid bin Harithah dengan Zaid bin Muhammad. Tapi untuk membenarkan ayat ni, Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk pulangkan nama Zaid bin Muhammad itu kepada ayah sebenarnya, itu Zaid bin Harithah, semata-mata untuk membenarkan makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, Nabi Muhammad bukanlah bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu. Sebab itu anak perempuan semua dihidupkan membesar dan berkahwin, semua membesar dan berkahwin. Tapi anak lelaki semua diwafatkan dalam usia kecil, 17 bulan, 18 bulan, 2 tahun, semata-mata untuk membenarkan bahawa Nabi adalah Nabi penutup, tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya cukup sekadar itu untuk pertemuan kita malam ni, insya-Allah. Kita jumpa untuk bulan depan lah. Kan, bulan depan insya-Allah untuk bicarakan tentang biografi agung Rasulullah SAW. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.